Baik ya, kita mulakan surah Yasin mulai ayat 34. Boleh catatkan. Wa ja'alna, dan telah kami jadikan, fiha, padanya, jannatin, kebun-kebun syurga, min nahil, daripada kurma, wa a'nab, dan anggur, wa fajjarna, dan telah kami pancarkan, fiha, padanya, minal uyun, daripada mata air. Saya ulang. Wa ja'alna fiha, dan telah kami jadikan padanya, jannatin, kebun-kebun syurga, min nahil, daripada kurma, wa a'nab, dan anggur-anggur. Wa fajjarna, dan telah kami pancarkan, fiha, padanya, minal uyun, daripada mata air. Ayat yang ke-35, liya'kulu, supaya mereka makan, min samarihi, daripada buahnya, wama, dan apa yang, amilathu, telah mengerjakan ia, akannya, aidihim, oleh tangan-tangan mereka, afala, maka apakah tidak, yashkurun, mereka bersyukur. Semak. Liya'kulu min samarihi, supaya mereka makan daripada buahnya, wama amilathu aidihim, dan apa yang telah mengerjakan ia, akannya, aidihim, oleh tangan-tangan mereka, afala tashkurun, maka apakah tidak mereka bersyukur. Baik ya, kita semak semula ayat yang ke-34 ya. Wa ja'alna fiha jannatin, dan telah kami jadikan padanya kebun-kebun. Tolong buat pembetulan ya. Di sini jannatin bukan syurga ya, kebun-kebun saja. Sebab ni masih berkisar cerita dunia. Ya, cerita di dunia. Bergantung pada ayat atas tadi, atasnya, iaitu ayat yang ke-33. Ya, dan satu tanda bagi mereka ialah bumi yang mati telah kami hidupkan akannya, dan telah kami keluarkan daripadanya bijian, maka daripadanya mereka makan. Jadi masih cerita hal dunia ya. Jadi jannat sini bukan surga. Jadi betulkan ya, buat pembetulan. Dan telah kami jadikan padanya jannatin, iaitu kebun-kebun, min nahil, daripada kurma, wa anab, dan anggur-anggur. Fa fajjarna fiha minal uyun, dan telah kami pancarkan padanya daripada mata air. Bumi yang gersang, yang dah mati ya, Allah sirami dengan air, sehingga bumi itu menjadi satu kebun yang subur ya, dengan terpancarnya mata air ya daripada bumi ya, dan mendatangkan hasil yang berlipat ganda.
Ya, terdiri daripada kebiasaannya mereka ialah kurma dan juga anggur. Ya. Liyakulu min samarihi, supaya mereka makan daripada buahnya. Daripada hasil ya tanamannya tadi, ya dia dapat merasai ya buahnya. Wa ma amilatsu aidihim, dan apa yang telah mengerjakan ia oleh tangan-tangan mereka. Ya. Mana dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Ya. Maknanya kerja-kerja yang mereka sudah usahakan untuk mendapatkan penghasilannya. Afala yashkurun? Maka apakah tidak mereka bersyukur? Ini Allah nak menunjukkan kebesaran. Ya, Allah Maha Pencipta. Ya. Kadang manusia ni lupa diri. Ya, kalau tadi maklumkan. Ya. Macam si anak kadang dia hidup dalam keadaan senang. Ya, maka dia kadang lupa diri macam mana ya orang tuanya membesarkan dia. Dia tidak sedar diri. Ya. Macam mana susah payahnya orang tuanya. Jadi diingatkanlah oleh orang tuanya. Ya, sebab ya, manusia begitulah. Ya, hidup-hidup dah ada langit, dah ada bumi, dah ada segala-galanya. Dia lupa diri kepada Yang Maha Pencipta. Sebab itu Allah Ta'ala ya, memberitahu, menerangkan ya akan ya ciptaannya kepada manusia supaya manusia tahu bersyukur. Ya. Baik, kita sambung lagi sikit ayat yang ke-36. Subhana, Maha sucilah, Allazi, Tuhan yang khalaqa, telah menciptakan ia, al-azwaj, akan pasangan-pasangan, kullaha, kesemuanya, mimma, daripada apa yang tumbitu, ia tumbuhkan, al-ardu, oleh bumi, wa min anfusihim, dan daripada diri-diri mereka, wa mimma, dan daripada apa yang la ya'lamun, tidak mereka mengetahui. Semak semula. Subhanallazi, Maha sucilah Tuhan yang khalaqal azwaja, telah menciptakan ia akan pasangan-pasangan, kullaha, kesemuanya, mimma tumbitul ardu, daripada apa yang ia tumbuhkan oleh bumi, wa min anfusihim, dan daripada diri-diri mereka, wa mimma, dan daripada apa yang la ya'lamun, tidak mereka mengetahui. Subhanallazi, Maha sucilah Tuhan, Tuhan yang khalaqal azwaj, ia telah menciptakan ia akan pasangan-pasangan, kullaha, kesemuanya, wa mimma tumbitul ardu wa min anfusihim, daripada apa yang ia tumbuhkan oleh bumi, dan daripada apa yang daripada diri-diri mereka. Ya, jika diperhatikan bahawa ya tumbuh-tumbuhan juga dia ada pasangan-pasangan dia. Sebab itu ada tumbuhan jantan, ya dia tidak berbuah. Ya, tumbuhan betina dia berbuah. Ya. Jadi dalam ya tumbuh-tumbuhan juga ada pasangan-pasangannya. Ya. Dan begitu juga ya diri-diri kita. Maknanya Allah ciptakan manusia juga ya berpasangan. Sebab itu boleh berkembang biak. Ya, kalau tanpa pasangan, ya bagaimana ya manusia ini boleh berkembang biak? Kalau hanya lelaki saja, ya atau perempuan saja, ya. Jadi dan daripada apa yang layak lamun, daripada apa yang tidak mereka mengetahui, mungkin banyak perkara-perkara lagi yang ajaib,
yang kita tidak mengetahui bahawa ia juga mempunyai pasangan-pasangannya. Ya. Dalam segi ciptaan juga kadang kita melihat ada pasangan dalam segi ciptaan. Contohnya misalnya kata siang, malam, ya, pagi, petang, ya, langit, bumi. Begitulah ya, dalam segi ciptaan pun ya kita lihat ya ada pasangan-pasangan yang disebut. Biasa kalau bulan kita mesti kaitkan dengan matahari, bulan, matahari, ya. Baik ya. Kita teruskan lagi ayat yang ke-37 surah Yasin ni 37 wa ayatun, dan satu tanda lahum bagi mereka al-lail malam, naslahu kami tanggalkan, bracket cabutkan, minhu daripadanya, an-nahar akan siang, faizahum maka tiba-tiba mereka muzlimun orang-orang yang kegelapan. Baik, saya masuk mula. Wa ayatun, dan satu tanda lahum bagi mereka ya al-lail malam, naslahu minhun nahar kami cabutkan daripadanya akan siang, faizahu muzlimun maka tiba-tiba mereka orang-orang yang kegelapan. Ya, satu ya ciptaan agung ya, yang kita boleh lihat lagi kekuasaan Allah Ta'ala, iaitu Allah ya, jadikan malam. Itu satu tanda malam. Ya. Bila Allah cabut saja siang, ya, maka tinggallah malam. Maka pada masa itu kita dalam kegelapan. Ya. Jadi pada asalnya manusia belum dapat menciptakan cahaya ataupun api, lampu dan sebagainya. Ya, pada masa itu, ya, tentu manusia adalah dalam kegelapan. Bila habis sahaja hilangnya siang, ya, maka manusia dalam kegelapan. Ya. Itu adalah di antara satu tanda bukti ya kekuasaan Allah Ta'ala. Mau kita menolaknya, oh aku tak nak malam. Ya, bila datang malam, aku tak nak malam, aku nak siang juga. Boleh. Tak ada. Ada satu kuasa yang boleh berbuat demikian. Itulah satu tanda ya kebesaran Allah Ta'ala. Ciptaan Allah Ta'ala. Sebab itu kena manusia akur dan menerima kenyataan bahawa Allah lah yang maha pencipta. Ya, kita adalah hamba yang begitu mengharap kepadanya. Hamba yang lemah ya, dan mengharap daripadanya. Baik, kita sambung lagi ayat yang ke-38. Wasyamsu, dan matahari. Tajri, ia beredar. Limustaqarri, bagi tempat ketetapan. Bagi tempat ketetapan. Laha, baginya. Zalika, itu, takdir, ketentuan. Al-Aziz, Tuhan yang maha gagah. Al-Alim, lagi maha mengetahui.
Baik, saya masuk mula. Wasyamsu tajri limustaqarril laha. Dan matahari ia beredar bagi tempat ketetapan laha baginya. Zalika takdirul azizil alim. Itu ketentuan yang Tuhan yang maha gagah lagi maha mengetahui. Tajri di situ ya makna ia beredar. Ya, tengok tajri ini sesuaikan dengan makna pada ayat ya. Kalau biasa di air boleh makna ia berenang atau ia berlayar. Ya. Itu tajri. Tapi kalau di udara macam ni, ya, kalau matahari sesuai dengan makna dia beredar. Ya. Jadi sesuaikan. Biasa kalau air, tajri ia mengalir. Biasa mengalir sungai-sungai. Tajri min tahtial anhar. Ya. Itu dengan terjemahkan ia mengalir. Yang mengalir tu ialah sungai-sungai. Ya. Baik. Ya. Selain daripada malam, pertukaran malam siang, ya Allah menciptakan matahari. Matahari ini beredar mengikut ketetapan ya, yang Allah telah tentukan. Ya, kalau kita tengok pada belon ya, yang ada gas, dia akan terbang ke atas. Dan ia tahu tak bahawa dia akan terbang melayang sana, melayang sini. Jadi matahari ini juga adalah ya dikatakan sebagai planet yang terapung-apung ya di antara langit dan bumi. Begitu juga dengan kedudukan bulan. Ya, begitu juga ya maknanya terapung-apung. Tetapi ya tengok perjalanannya. Kenapa tak melayang sana, melayang sini? Ya, dia mengikut peraturan dia, beredar begitu tepat. Kita tengok matahari terbit timur. Ya, dia kembali barat. Bulan pula keluar timur. Ya, keluar barat. Ya, hilang ke timur. Ya. Jadi ketetapan itu ya kita lihat ya begitu teratur. Siapa yang maha pengatur itu? Ya. Padahal nak ikutkan ya kita tak nampak pun dia punya real dia. Tapi itulah ketentuan Allah. Ada dia punya ya falak dia. Tempat landasan dia. Ya. Baik. Itulah sebenarnya ketentuan Al-Aziz, Al-Alim. Tuhan yang bersifat aziz, maha gagah, bersifat alim, bersifat maha mengetahui. Baik, ya, lagi wal qamar dan bulan. Ayat yang ke-39. Wal qamar dan bulan qaddarnahu, telah kami tentukan akannya. Telah kami tentukan akannya manazila, beberapa darjat. Beberapa darjat hatta, sehingga ada telah kembali ia. Kal urjuni, seperti pelepah kurma. Bracket mayang. Ya, mayang kering. Bracket mayang kering. Al-Qadim, yang lama. Bracket tua. Semak semula. Wal qamara, dan qamar iaitu bulan. Qaddarnahu manazil, telah kami tentukan akannya beberapa darjat. Hatta, sehingga ada kal urjuni, telah kembali ia seperti ya, mayang kurma pun boleh. Seperti mayang kurma qadim, yang lama, iaitu yang tua. Maksudnya, bulan tidak seperti matahari. Matahari terbit bulat,
kembali juga bulat. Ya, berbeza dengan bulan mempunyai darjat. Ya, dia datang ya dikatakan sabit. Itu dikatakan bulan sabit atau disebut sebagai hilal. Kemudian daripada hilal tadi, ya, dia sudah jadi komariah. Komariah ni dah jadi bulat. Ya, daripada kecil hilal, ya, dia membesar sampailah bulat. Itu darjat. Kemudian dia akan balik semula, mengecil balik sampailah seolah-olah mayang kurma yang tua, ya, dia mengecut macam sabit, macam seolah sabit. Macam itulah kedudukan darjat bulan. Sebab itu kita punya kalender kita gunakan komariah. Ya, kita ikut bulan. Kalau satu hari bulan dalam Islam artinya sabit, bulan sabit dah muncul. Ya, itu satu hari bulan komariah. Kita punya bulan ni, kita punya hari bulan ni tepat ikut bulan. Ya, berbeza Mak Saleh dia gunakan ya syamsiah, ya, matahari. Ya, kita gunakan bulan. Itu maknanya kita punya kiraan tu, ya, lagi cantik lah dibandingkan dengan syamsiah. Kadang ada masa loncat, ya, dikatakan bulan loncat pun ada. Ya. Jadi kita tepat, ya, sama ada 29 dan 30, 29 30. Dia tak lari. Ya. Satu lagi, ya, ayat 40. La syamsu, tiada matahari. Tiada matahari yang bagi sayugianya. Sayugianya laha baginya bahawa tudrika ia tudrika ia melagai ia mendahului melagai, ya, atau bahasa bracket melampaui. Ia melampaui. Al-Qamar akan bulan. Walal lail dan tidak malam. Sabiku yang mendahului an-nahar siang. Wa kulun dan masing-masing fi falakin pada falak. Falak ni maknanya landasan. Yasbahun mereka beredar. Mereka beredar. Yasbahun ni juga mempunyai makna-makna yang berlainan ikut tempat juga. Kalau misalnya kata di air, yasbahun ni makna berenang. Ya. Makna berenang yasbahun. Ya. Tapi kalau, ya, bulan, matahari, kita sesuaikanlah dengan makna beredar. Ya. Kalau makna berenang, tak kenalah makna berenang. Ya. Tapi kalau, ya, di air, yasbahun tu maknanya mereka berenang. Ya. La syamsu yang bagilah anturikal qamar. Semak semula. Tidak matahari, ya, ia tadi sayugianya.
Atau dalam bracket boleh ia patut. Ya. Dalam bracket boleh letak ia patut. Tiada matahari ia patutlah baginya antu derika, bahawa ya, ia melagai ya, atau melampaui. Ia melampaui al-qamar ya, akan bulan. Maksudnya matahari ya, tidak pernah dia melampaui ya, dari bulan. Ataupun contohnya ya, bulan dulu baru matahari. Matahari dulu ataupun bulan dulu. Berkejar-kejar. Ya, tak ada. Ya. Kita tengok ya, matahari pada siang hari. Kemudian bulan pada malam hari. Tidak pernah matahari itu melampaui bulan. Ataupun berkejar-kejaran. Kita lihat teratur. Walal lail sabiqun nahar. Dan tidak malam yang mendahului siang. Ya, kita lihat kalau malam, ya, maka tetaplah malam. Kalau siang, tetaplah siang. Tak pernah berlawan-lawan. Hari ini siang nak 2 kali. Besok ya, malam nak 3 kali. Ini tidak pernah berlaku macam tu. Kita ya, mengalami kita menerima kenyataannya bila tak ada siang, malam. Bila malam, siang. Begitulah. Ya, pertukaran itu. Kemudian wakulun dan masing-masing fi falakin. Dan masing-masing pada falak, pada landasan yasbahun, ya, mereka beredar. Mana bulan matahari ya, dan juga bintang-bintang masing-masing semuanya ya, ada falak dia, ada landasan dia. Sebab itu kalau nak melihat bintang ni ya, kiraan dia ya, tak tahu berapa banyak ya, dengar sampai berjuta ya, taburan bintang di langit. Cuba bayangkan semua ni ya, bukan kecil-kecil, hanya kita lihat ya, ia kecil sebab ia terlalu jauh. Jadi pandangan kita kecil. Sebenarnya dia planet-planet yang besar-besar. Macam planet Marikh contohnya, ya. Planet yang besar-besar. Mana bintang-bintang ni ada yang lebih besar daripada bumi pun ada. Ya. Jadi ya, masing-masing tu ada landasan dia. Bukan sebarangan dia tercampak sana, tercampak sini, macam kita kata belon tadi. Melayang sana, melayang sini. Mengikut tiupan angin. Tidak, kita tengok ya, dia kedudukan macam tu. Contoh ada bintang yang menunjukkan kiblat. Ini biasanya untuk panduan orang-orang musafir di daratan atau di lautan. 3 bintang ni tak pernah pun dia beralih ke tempat lain. Ya, sekejap ke timur, ya, sekejap ke utara, tak ada. Tapi ada sentiasa di barat. Ya, 3 bintang ni berderit 1, 2, 3. Atas, tengah, bawah. Ya, bintang itu adalah bintang yang ya, diterangkan dalam Quran. Yang mana itu jadi panduan untuk orang musafir. Dulu orang musafir tak ada kompas ya. Kalau dia turun laut, dia akan pandang ya, bintang tu menghadap ke mana. Nanti dia akan tahu baliknya ke darat arah ini. Contoh ya. Sebab kita kalau dah ke tengah laut, kita tak tahu mana utara, mana selatan. Dan kita tak tahu yang kita makin ke tengah, kita rasa ke tepi. Padahal kita makin ke tengah. Jadi orang pelaut dulu, panduan dia itu ialah ya, bintang tu kalau malam hari. Dia tengok bintang, dia tak ada kompas masa itu. Ya. Sekarang ni adalah kompas. Tapi masih lagi ya, mereka pandukan kepada yang di atas tu lagi tepat, ya, lagi mudah, iaitu panduan bintang tu. Tapi kalau mendung tengok, ya, nelayan-nelayan ni akan cepat balik, ya, sebab dia akan kehilangan arah nanti. Dia pun cepat balik, ya. Itu ya, yang dikatakan walaupun bulan, matahari, bintang-bintang, semuanya ada falak,
Ya, ada landasan yang mereka beredar. Baik ya, kita semak semula kedudukan ayat daripada ayat 34 tadi ya. 34. Baik, kita semak tata bahasa dia. Tata bahasa dia pada ayat yang ke-34 ini. Yang mudah-mudah kita jumpa di sini, yang biasa, kena biasakan. Ya, supaya jangan lupa ya. Contohnya ja'alna. Ja'alna kita ya, dia bersambung dengan dhamir na, fi'il madi. Kalau tak ada na apa bunyinya? Ja'ala. Ya, yang lain kalau nak cakap kena buka mic ya. Ja'ala. Telah menjadikan ia. Biasa jumpa ja'ala. Ya, ja'ala. Kalau mudhari apa? Ja'ala. Yaj. Kita ni apa? Tak yakin. Yaj'ilu ke yaj'alu ke, kadang boleh juga yaj'ulu. Sebab 3 huruf ni dia tak lari pada 3 baris. Sama ada baris atas, bawah atau depan. Kalau atas yaj'alu, kalau bawah yaj'ilu, kalau depan yaj'ulu. Jadi makna yang betul bergantung kepada kebiasaan kita. Kalau kita biasa dengan kalimah itu, itulah yang betul. Kalau dah biasa dengan kalimah itu dan kita jumpa kalimah mudhari'nya itu. Ya. Kalau tak, memang kita menggelabah lah. Makna kita tak tahu. Yaj'i ke yaj'a ke yaj'u. Jadi yang betulnya, yaj'ah. Yang betul apa? Yaj'ah. Yaj'alu. Itu yang betul. Ya. Okey. Madi ja'ala, mudhari' yaj'alu. Amarnya apa? Ij'al. Ij'al. Sebab bergantung pada mudhari'. Amarnya. Mudhari'nya kan yaj'alu. Jadi tu matikan dengan lam al. Yaj'al kan. Kemudian awal kena bunyikan ya tukar dengan alif jadi bunyi ij'al. Ya. Nahinya apa? La taj'al. Ulang balik. Ja'ala, yaj'alu, amar, ij'al, nahi, la taj'al. Baik, sekarang ni berapa huruf? Ja'ala ni berapa huruf? 3. Bila 3 huruf, isim fa'ilnya panjangkan bunyi ja, kemudian ya ain tu bunyikan bawah. Ja'ilun. Tiap-tiap 3 huruf, kalau kita jumpa untuk jadikan isim fa'il, bunyikan macam tu. Ja'ilun. Kalau fa'ala, fa'ilun. Ya, kalau nasara, nasirun. Macam tu. Kalau 3 huruf ya. Kalau 4 huruf tak boleh wazan fa'ilun, tak boleh. Dia guna mim. Ya. Okey, ini 3 huruf. Ja'ilun. Kalau isim maf'ulnya, wazan dia maf'ulun. Maf'ulun. Kalau maf'ulun macam mana kalau ja'ala tu? Ada mim. Maf'ulun. Maj'ulun. Macam tu. Maf'ulun, maj'ulun. Ya. Okey, ulang balik ya. Madi ja'ala. Mudhari' yaj'alu. Amar ij'al. Nahi la taj'al. Isim fa'il ja'ilun. Isim maf'ul maj'ulun. Dalam segi makna pula ikut kaedah sorof. Kalau maknanya menjadikan. Kalau madi telah menjadikan ia. Kalau mudhari' ia menjadikan. Kalau amar
Amar, ya, jadikanlah oleh engkau. Ya, betul. Jadikanlah oleh engkau. Kalau nahi, jangan engkau jadikan. Kalau isim fa'il, yang. Tambah yang. Yang saja. Yang menjadikan. Isim maf'ul, yang di. Yang dijadikan. Ya. Biasakan dengan kaedah-kaedah ini. Ya, mengikut Sorof punya kaedah terjemah dia macam tu, ya. Kalau madi ada telah, iya. Kalau mudhari ada iya. Kalau amar tambahlah oleh engkau. Kalau menjadikan, jadikanlah oleh engkau. Kalau nahi apa? Jangan engkau. Kalau isim fa'il, yang. Yang. Kalau isim maf'ul, yang di. Yang di. Itu kaedah Sorof, ya. Kalau kita tak betul cara terjemahan dia, kita tak ikut kaedah Sorof, dah lain dah. Ya. Contohnya kita katakan ya ja'alu, yang menjadikan, dah salah lah. Ya ja'alu yang menjadikan. Ya ja'alu, ya tu ia. Jadi ia menjadikan, macam tu. Okey, kita teruskan lagi. Di sini ada ayat yang 4 huruf. Fajar. Okey. Ya, kulun 33. Okey. Yang lain jumpa tak? Yang lain dah jumpa dah? 33. Nak biasakan. Nak biasakan madi dia akala. Madi akala. Alif tu mesti ada hamzah, ya. Alif tu mesti letak hamzah. Sebab di situ bukan alif, sebenarnya di situ hamzah. Dia bukan alif. Jadi akala tu bukan di alif tu, sebenarnya hamzah. Sebab itu hamzah tu kena letak dalam atas alif. Sebab hamzah ni dia tak boleh berdiri sendiri. Dia kena tumpang alif, waw atau ya. Kalau atas ditumpang alif, Kalau depan ditumpang waw, u. Kalau bawah ditumpang ya, i. Itu kena ingat tu. Jadi akala. Akala mudhari'nya ya'kulu. Ni mudhari' lah. Ya'kulu. Amarnya kul. Kaf lam saja. Sebab hamzah tu adalah hamzah tu dikira dia akan hilang. Disebabkan huruf yang lemah, dia akan hilang. Jadi kul. Kalau nahi, la ta'kul. Hamzah tu kena hidupkan balik. La ta'kul. La ta'kul. Isim fa'il, akilun. Panjangkan a tu. Akilun. Ya. Isim maf'ul, ma'kulun. Mak, ya. Mim alif hamzah. Mim alif hamzah bunyi mak. Kemudian kaf waw ku lam dua depan lun. Makulun, ya. Cuba ulang balik. Nak dengar? Ya, ada soalan, okey? Okey. Ulang balik. Ya, madi akala, mudhari' apa? Ya'kulu, amar. Kul, nahi. La ta'kul, isim fa'il. Akilun, isim maf'ul. Makulun. Ini mana yang biasa-biasa kita jumpa. Ya, kita kena biasakan juga. Ya, nanti yang senang-senang macam ni pun, ya, dan nak khatam Quran tak tahu lagi mudhari' nahi, kan? Jadi tak
Tak patutlah kan. Jadi biasakan ya. Baik. Dalam segi makna makan. Dalam segi makna makan. Kalau madi telah makan ia mudhari, ia makan amar, makanlah oleh engkau. Nahi, jangan engkau makan. Nahi, jangan engkau makan. Isim fa'il, yang makan. Yang makan ya. Isim maf'ul. Okey, cantik. Itulah dia punya kaedah sorof, cara terjemah. Ya. Kalau makna makul, tu makul. Wazan dia maf'ulun. Makulun. Mana yang dimakan. Kena letak satu nota, isim fa'il dengan isim maf'ul untuk 3 huruf. Ya, kena 3 huruf ni. Wazan dia fa'ilun dengan maf'ulun ya. Fa'ilun, maf'ulun. Ikut wazan itu kalau 3 huruf. Wazan dia fa'ilun dengan maf'ulun. Okey, satu lagi. Dalam ayat ni kita ada perkataan fajarna. Ya, kita sambung balik 34. Fajarna. Kita buang na tu penambahan domir. Jadi kita buang na. Jadilah ya, asal madinya. Iaitu, apa barisnya? Kalau fajarna buang na. Fajaro. Semua akhir bariskan atas. Fajaro. Ini 4 huruf ya. Nak kenal 4 huruf macam mana? Ada sabdu. Ada sabdu tengah tu menunjukkan 4 huruf. 4 huruf. Ya. Macam mana kita ya nak buat amar daripada 4 huruf sebab kita nak loncat. Biasa kalau 4 huruf kita boleh loncat. Kalau yang 3 huruf tak boleh. Yang 3 huruf kena tengok mudhari. Kalau 4 huruf kita boleh loncat terus fi'il amar tanpa mudhari. Kalau fajjaro, kalau amarnya bunyikan bawah. Fajir. Dah jadi amar dah. Kalau 4 huruf ni. Fajjaro, fajir. Tak payah cari mudhari. Lambat sikit. Cari mudhari nanti lambat. Terus je. Fajjaro, fajir. Kalau nahi dia ikut. Nahi dia la tufajjir. Ikut amar. Nahi tu ikut amar dia. Kalau amar dia ke bawah, jir ikut jir juga. Macam tu. La tufajjir. Ya. Oh, saya nak dengar siapa nak tanya tadi, tergendala. Sebelum jauh, siapa nak tanya tadi? Nak tanya apa tadi? Ju'ilu. Ju'ilu tak ada pada sorab. Ju'ila adalah. Ju'ila tu majhul. Oh, majhul tak jadi. Majhul tak ada sorab dia. Dia sampai majhul saja. Dia kalau yang ma'ruf macam ja'ala boleh sampai sorab sampai tadilah isim maf'ul. Tapi kalau ju'ila dia tak ada. Ju'ila hanya diambil daripada ja'ala saja. Macam tu. Ya. Tapi kalau pecahan ju'ila dia tidak ada amar, tak ada nahi, tak ada. Mudhari bukan ju'ilu, salah, ju'ila. Majhul telah dijadikan ia. Kan madi ada 2. Satu ma'ruf, satu majhul. Ma'ruf ja'ala. Majhul ju'ila.
Kalau ju'ila maknanya telah dijadikan ia. Jadi tak boleh buat macam-macam. Tak. Tak ada. Tak boleh buat. Dia yang boleh buat hanya yang ma'ruf saja. Macam tu. Ya. Tak ada. Dia hanya majhul saja. Majhul ni dibuat daripada madi ma'ruf. Contohnya nasara kita jadikan dia majhul nusira. Tukar tu ya, tukar baris. Nasara nusira ja'ala ju'ila. Kalau doroba duriba. Macam itulah. Dia tukar baris ya. Ya. Dia wazan tu mula daripada ma'ruf, tak ada daripada majhul. Macam kita kata ja'ala telah menjadikan ia, kalau majhul ju'ila. Macam tu. Dia tak ada ju'ila, ada mudhari' ke apa ni nak jadikan apa? Wazan isim maf'ulnya. Jadi tak perlu. Kita perlu ambil daripada ma'ruf saja. Ma'ruf. Okey, kita habiskan fajar tadi ya. Okey, balik kepada fajar ni kita dah jumpa tadi. Kalau 4 huruf fajaro nak jadikan fi'il amar. Nak jadikan fi'il amar macam mana? Fajir, bunyikan ke bawah, fajir. Kalau nahi la tufajjir. Kalau isim fa'il kita guna mim. Letak mim pangkal, mufajjirun. Mufajjirun. Kalau isim fa'il dia guna mim. Isim fa'il maknanya yang Kalau isim maf'ul, kalau dah 4 huruf dah senang dah. Naikkan atas barisnya mufajjarun. Mufajjarun. Okey. Mudhari' kita belum dapat lagi. Jadi kalau fajjara mudhari'nya yufajjiru. Ingat ya, yang 4 huruf ni yang mula dengan 4 huruf ni yang mula dhammah. Ya, pertama mudhari' mulakan dengan dhammah. 1, 2 nahi mula dengan dhammah. Isim fa'il mula dhammah. Isim maf'ul mula dhammah. Untuk 4 huruf. Ingat tu, kalau nak kita jadikan mudhari' daripada 4 huruf mesti mula dengan dhammah. Contohnya fajjara, mudhari'nya yufajjiru. Yufajjiru kan guna dhammah tu, yufajjiru. Amarnya fajjir, nahinya gunakan dhammah lagi. La tufajjir. Gunakan dhammah. Isim fa'ilnya dhammah juga, mufajjirun. Isim maf'ulnya pun dhammah, mufajjarun. Mufajjarun. Okey, apa dalam segi makna pula? Maknanya fajarna tadi telah kami pancarkan. Jadi makna pancarkan. Kalau madi? Mana ada kami pula? Madi asas. Telah pancarkan ia. Fajjara telah pancarkan ia. Kalau mudhari' ia pancarkan. Kalau amar pancarkanlah oleh engkau. Kalau nahi jangan kau pancarkan. Isim fa'il yang memancarkan. Boleh tambah macam tu. Yang memancarkan. Kalau isim maf'ul
Cantik, pandai dah semua orang. Alhamdulillah. Ya. Itu kaedah sorof. Ya. Cara terjemah kaedah sorof tu betul tu. Ya. Hmm. Nah, supaya apa? Supaya tak salah dalam meletak makna. Tu. Ya. Meletak makna tu tak salah. Baik, sama lagi. Ayat yang ke-35. Kita jumpa liyakulu. Tadi yang dibahaskan tadi yakuluna. Tadi orang tanya tadi yakuluna. Kan? Mereka makan. Di sini yakulu dia hilang nun. Asalnya yakuluna. Apa sebab dia hilang nun? Apa sebab dia hilang nun? Ada lam. Lam ni lam kai namanya. Lam apa? Lam kai. Nama ni lam kai. Ya. Baik. Yakulu asalnya yakuluna. Ya, apa madi tadi? Baru belajar tadi. Apa madinya? Akala. Ya, akala mudhari'nya yakulu. Yakulu sama dengan ni yakulu, tapi jangan ada waw ya. Sebab kita mula mufrad. Jangan ada letak waw pula, ya. Baik, akala yakulu amar kul. Nahi la ta'kul. Isim fa'il akilun. Isim maf'ul ma'kulun. Nah, ma'kulun. Okey. Satu lagi kita jumpa sini amilat, telah mengerjakan ia. Muannas ke muzakkar? Amilat. Muannas sebab dia ada ta taknis. Tak ada ta taknis. Ta tu namanya apa? Ta taknis. Ta perempuan. Ya. Amilat. Kalau muzakkar apa? Amila. Okey. Amila. Itu asal ya, jangan ditukar jadi amalah. Itulah asal madi, amila. Jangan tukar amalah, salah. Amila, itu asalnya. Kalau mudhari'nya siapa tahu? Ini biasa ni, amila. Tak, jangan mati hujung, tak nak mati hujung. Ya milu lagi. Cuba tengok ayat. Ya malu, bukan ya milu. Ya malu. Ya malu. Ya. Ya malu. Amila ya malu. Okey, dah dapat mudhari'. Apa amarnya? Kalau malu. Hujungnya malu kan mal. Jadi awalnya i'mal. I'mal. Nahinya la ta'mal. Ya. Ulang balik. Amila ya malu. I'mal la ta'mal. Isim fa'ilnya ini berapa huruf ni? Ni berapa huruf? 3 huruf. Bunyikan panjang ain tu. Kedua bunyi bawah. Amilun. 3 huruf jangan guna mim. Salah. Amilun. Ya. Amilun. Isim maf'ulnya wazan maf'ulun. Ma'mulun. Sebut. Bukan. Ma'mulun. Ulang balik. Amila ya malu. I'mal. Lagi. La ta'mal.
Amilun ma'mulun. Yang ni juga adalah perkataan yang biasa keluar. Ya ayyuhallazina amanu wa amilus solihati. Selalu jumpa amilu kan. Amilus solihati. Jadi amila ni pun wazan yang kena biasakan. Sebab dia paling banyak kita jumpa. Ya, jadi amila ya, jangan sebut amala ya, salah. Amila. Amila ya malu. Kalau amala dia jadi masdar amalan. Dia jadi masdar amalan maknanya. Ya. Yang akhir tengok yaskurun. Kita dah jumpa mudhari' yaskurun. Apa amar pada yaskurun? Amar bukan madi ya, bukan madi, amar. Dengar soalan. Buat amar bukan madi. Apa amar dia? Ushkur ya, ushkur sebab di ujungnya kaf ra matikan kur. Jadi awalnya juga dhammah ushkur. Ushkur. Apa madinya? Syakara. Ini betul barisnya syakara. Memang dia syakara. Shim kaf ra syakara. Mudhari'nya apa? Yaskuru. Yang ada ni mudhari'. Syakara, yaskuru, ushkur, nahi uskur, la taskur. Bukan ya, bukan iskur ya, salah. Uskur. Uskur, la taskur. Sekarang nak jadi isim fa'il macam mana? 3 huruf. Ya, betul. Shim tu panjangkan syaki. Syakirun. Isim maf'ulnya? Mashkurun. Alhamdulillah. Ulang balik. Syakara, yashkuru, ushkur, la tashkur, syakirun, mashkurun. Mana sekarang? Ikut sorof. Syukur. Syukur. Madi. Telah bersyukur ia. Telah syukur ia. Mudhari' ia bersyukur. Ya, nahi amar syukurlah oleh engkau. Nahi jangan engkau syukur. Isim fa'il yang bersyukur. Isim maf'ul yang disyukuri. Ya, alhamdulillah. Ya. Untuk akan datang cuba buat terjemahan sampai ayat 48 ya. Ayat 48 in kuntum shadiqin. In kuntum shadiqin. 48. Jadi sampai sini dulu kita punya kuliah ya.